Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selamanya sama-sama syukur kita kepada Allah. Rafa' syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurnianya. Masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillah. Kaifahalukum semua? Syukur pada Allah. Selamat datang, ahlan wa sahlan diucapkan kepada para penonton sekalian ke channel Roh Hisham Abidin, yang mana kita akan teruskan pembelajaran study online kita pada kali ini. Dan semua didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi pelajar tingkatan 4, pelajaran 4, larangan rasuah. Jadi tanpa memasa, mari sama-sama kita meneruskan pelajaran 4, larangan rasuah bagi pelajar tingkatan 4. Kita mulakan dengan duduk dengan tenang dan tertib seperti biasa. Okey, duduk dengan keadaan yang paling selesa. Kemudian kita mulakan dengan surah Al-Fatihah sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita terus dengan doa pedangah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmataka wa anshur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan semua peralatan berada di atas meja para pelajar sekalian, dan kita akan fokus untuk terus pembelajaran pada hari ini bidang Al-Quran, buku teks surat 25 hingga 27, pelajaran 4, larangan rasuah tingkatan 4. Okey, ready? Boleh? Sedia? Kita akan terus dengan yang pertama, bacaan ayat kefahaman. Boleh rujuk dalam buku teks. InsyaAllah sama-sama kita baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Surah Al-Baqarah ayat 188. Boleh? Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bacaan wala ta'kulu, kulu 5 harakat, amwalakum bainakum, mim mati bertemu dengan ba, kan? Okey, dengung amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha, panjang 5 harakat, ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Nun mati bertemu alif, izah halqi, bacaan jelas, jelas. Min amwa, jangan min tak kena. Min amwalin nasi bil ismi wa antum, nun mati bertemu dengan ta, ifa hakiki, wa antum ta'lamun, mak alif disukun 5 harakat.
ta'lamun. 4, 5, 6 boleh, tak masalah. Okey. Jadi selesai untuk bacaan ayat kefahaman. Kemudian kita terus dengan maksudnya. Yang pertama, wala ta'kulu amwalakum. Maksud dia apa? Dan janganlah kamu makan, yakni mengambil harta orang lain. Janganlah kamu makan ataupun mengambil harta orang lain. Bainakum bil batil, antara kamu dengan jalan yang salah. Bainakum, antara kamu, bil batil, bi maksudnya dengan batil, dengan jalan yang salah lah, cara salah, batil. Wa tudlu biha ilal hukam, maksud dia, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Wa tudlu biha ilal hukam, janganlah kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Litakulu fariqan, maksud dia apa? Kita ambil sampai habis lah. Kerana hendak memakan. Litakulu, kerana hendak makan. Fariqam, atau mengambil sebahagian daripada harta manusia. Min amwal, daripada harta manusia. Bil is, dengan dosa. Bil is, dengan dosa. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun, maksud dia sedangkan kamu mengetahui salahnya. Tu Allah dah sebut, janganlah kamu memberikan. Ini antara larangan-larangan yang Allah sebut tentang tajuk kita pada hari ini, larangan rasuah. Okey, dah dapat faham, cantik. Kita akan teruskan dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat. Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara berikut. Antaranya termasuklah apa dia? Ni Allah larang kita ni, jangan ambil harta orang lain dengan cara berikut. Yang pertama, dengan rasuah. Rasuah ni macam mana? Sekejap kita akan kisahkan dia. Sekejap kita akan bincangkan makna rasuah. Kemudian riba. Riba cara macam mana? Melalui pertambahan dalam hutang. Pertambahan bayaran dalam hutang. Hutang 100 bayar 120, RM20 itu adalah riba. Okey, dapat, tak apa. Kalau tak faham boleh kita terus dalam tajuk muamalat. Dalam tajuk muamalat dalam video Ustaz pun ada, insya-Allah boleh kita mengetahui lebih lanjut tentang riba. Kemudian judi. Judi maksud dia apa? Pertaruhan. Ada pertaruhan, maisir. Kemudian kita dengan ambil cara mencuri. Jadi kita tahulah, ambil harta orang, ambil hak orang dengan cara yang salah, peras ugut dan sebagainya. Kemudian rompak, curi rompak. Rompak ni dengan senjata kadang tu. Dia dengan cara yang salah. Kemudian menipu juga adalah salah satu cara yang Allah larang, kita ambil harta orang lain dengan cara menipu. Dan yang terakhir, salah guna kuasa. Ada kuasa, ada jawatan, menggunakan harta dan menggunakan kuasa dan jawatannya untuk mendapatkan sesuatu atas kepentingan dirinya sendiri. Itu cara yang salah. Okey. Kemudian kita lihat pada pengertian rasuah. Itu tajuk kita pada hari ini, larangan rasuah. Pengertian rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Sebarang pemberian atau suapan, satu, yang bertujuan memalsukan kebenaran, dua, dan membenarkan kepalsuan, tiga. Tiga poin di situ perlu ada untuk makna rasuah. Dapat boleh cantik, boleh take note sikit, 1, 2, 3 pada makna tersebut. Okey, print dulu, tak apa, print dulu yang Ustaz bagi ni, ada di bawah, link di bawah, boleh print. Buatlah satu muka surat tu dalam 3 slide ke, kan ada garis-garis di tepi tu, ada setting dari situ. Bolehlah tulis note di situ. Mudah saja, kan. Okey. Kemudian kita pergi ke spektrum ilmu sikit. Ni maksud kepada definisi tadi tu. Memalsukan kebenaran ni macam mana? Itu contoh-contoh. Bila kita tengok contoh baru kita faham. Memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkarkan. Maksudnya itu memasukkan kebenaran tu. Benda betul tapi jangan duk cerita kat orang.
Sebab kalau cerita takut nanti jadi apa-apa dekat orang yang duk buat benda yang betul tu, dan dia tak mau bagi orang tahu pasal benda tu. Sebab yang dia buat tu salah lah. Betul dia macam ni. Itu maksud dia, memalsukan kebenaran. Yang dia buat tu benda salah tu, benda betul ada, dah dia pun buat lah, tapi dia pun tak mau cerita. Jadi itu masukkan kebenaran. Kemudian membenarkan kepalsuan pula. Makna dia apa? Memberikan rasuah juga ni. Rasuah ni bagi orang tutup mulut, ataupun kita kata apa, duit kopi, duit bawah meja kan, duit apa, salam ada isi, itu istilah-istilah lah tu. Berikan rasuah untuk meluluskan tender, sehingga menutup peluang orang yang lebih layak. Benda tak betul tapi dikatakan betul, benda yang tak layak dikatakan layak. Itu tapi ada bayaran lah. Ada orang kata pengerah dia lah. Kalau tak ada tu tak jadi. Jadi orang yang beri, orang yang menerima adalah orang yang sebenarnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lepas ni kita tengok. Kemudian kita tengok kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah itu adalah kesalahan. Minta rasuah salah, terima rasuah pun salah. Jangan kita minta mai RM10, kalau tidak aku cerita rahsia hang. Contoh kawan tu pun bagi, maka dua-dua salah. Macam tu nah. Kemudian contoh yang kedua, kesalahan yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah juga adalah salah. Aku bagi hang 2 kupang, jangan cerita lah benda yang salah lagi tu nah. Ataupun aku bagi hang RM2, undi aku jadi ketua kelas, contoh. Jadi itu adalah rasuah. Belanja makan, tengok di hujungnya kata apa, tuan-tuan, saya belanja makan ni ada sebab ni tuan-tuan, apa undilah saya jadi ketua sekolah ke, ketua pengawas ke, ketua kelas ke, contoh ketua AJK kebersihan ke, ketua AJK Padan Papan Putih ke, contoh kan. Belanja kawan-kawan ada pasal adalah rasuah juga. Tak ikhlas tu ada pasal. Kemudian yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Dia claim tapi tak pi mana pun, contoh kan, claim tapi tak bawa keluar duit pun, tak ada pun barang tu, maka itu juga adalah rasuah. Dia dapat duit hasil daripada penipuan, tipu. Macam tadi tu, larangan kepada benda-benda yang Allah larang untuk kita buat, menipu. Jadi mengumpulkan keputusan palsu adalah penipuan. Dan yang keempat itulah menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Ini banyaklah kita dengar cerita-cerita kan. Jadi sebagai panduan untuk kita, janganlah bila kita ada jawatan, janganlah bila kita ada kedudukan, kita gunakan dia sebagai satu perkara yang boleh mendatangkan manfaat peribadi. Sebab amanah inilah satu tanggungjawab yang cukup besar yang mana akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kalau kita salah guna kuasa. Bagaimana keadaan kita di depan Allah nanti nak menjawab apa ni kita ni kan. Sebab tu bila kita ada jawatan, sebenarnya itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita lakukan, dan bila kita boleh buat dengan baik, maka itu adalah satu asbab untuk kita masuk syurga. Pemimpin yang adil, tujuh golongan yang mendapat naungan di bawah di padang mahsyar nanti, antaranya ialah pemimpin yang adil. Senang je kan, tapi buat betul ya lah. Itu cerita dia. Okey, itu kesalahan rasuah. Kemudian kita tengok pada kesan perbuatan rasuah. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang kita sebut tadi ni kan, kita duk bagi suapan, kita duk bagi apa nama ni, duit kopi, kan, tambahan dalam orang kata ada isu-isu besar-besar sikit kan, kita bagi orang suruh tutup mulut, kan. Jadi kesannya apa dia? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah, dua-dua sekali. Orang yang bagi Allah laknat, orang yang menerima pun Allah laknat. Jadi kalau diri kita daripada terjerumus ataupun terlibat dalam masalah ataupun dalam isu rasuah ini, Allahu Akbar, takut kita kan.
sebelah kaki dalam neraka lah tu. Kan kalau tak bertaubat, Allah, macam mana lah keadaan kita. Okey, yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Berdosa. Kalaulah ditangkap, maka dalam penjara lah dia. Ditangkap oleh SPRM, maka disoal siasat, dalam bersalah, penjara kan. Siap kena banyak denda, berapa kali ganda hasil daripada yang dia bagi suapan tersebut. Allahu Akbar. Macam dalam iklan tu kan, duk bagi anak dia makan, duk bagi isteri dia, belanja isteri dia macam-macam harta, tapi rupanya duit daripada hasil rasuah. Akhirnya sekali duduk di mana? Dalam penjara, isteri dengan anak-anak tukang kantin di luar. Allah, kan? Tak sedih macam tu. Jadi elakkan diri kita daripada melakukan aktiviti rasuah, kemudian melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat sebab rasuah banyak sangat. Anak yang ni kena bayar duit belaka. Bila kawan ni kena bayar, maka dia naiklah harga, dia naiklah kos perkhidmatan dia dan sebagainya. Maka yang terbebannya siapa? Rakyat. Maka yang terkesannya siapa? Kita lah. Pendek kata macam tu. Jadi sebab itu sama-sama jaga diri kita, insya-Allah, daripada aktiviti rasuah. Keempat, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Bila rasuah ni memang penting diri sendiri lah. Bila penting diri sendiri, maka dalam masyarakat ni banyaknya kes jenayah. Tipu, rompak, samun. Sebab semua nak kaya, semua nak harta dalam masa yang singkat, tak mahu nak usaha, tak mahu nak payah. Maka aktiviti rasuah lah, senang dapat duit, tapi itu adalah berdosa, dan Allah dan Rasulnya adalah yang akan melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Okey, boleh nak spektrum ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan dan menerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jelas, orang yang menerima, orang yang meminta, orang yang memberi rasuah adalah orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Dan pengajaran ayat sebagai umat Islam, apa yang perlu kita buat untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalam masalah rasuah ini? Yang pertama, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Rezeki yang kita dapat ini adalah salah satu rezeki yang perlu untuk kita berikan kepada anak isteri kita di rumah. Jadi bila rezeki yang halal, insya-Allah anak-anak juga akan terbina dari rezeki yang baik, maka akan lahirlah masyarakat dan insan yang baik juga. Tapi kalau tak baik, tak berkat, tak halal, mana mungkin dapat anak yang baik-baik, dapat keluarga yang harmoni, dapat keluarga yang ceria dan bahagia. Jadi kita kena tengok tentang rezeki kita. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Jangan fikir diri sendiri saja. Bila kita fikir kita dapat, memang kita dapat, tapi orang lain akan terkesan dengan aktiviti dan juga apa yang kita telah lakukan tentang rasuah ini. Okey, dan yang terakhir, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu bagi mendapatkan kepentingan tertentu. Nak dapat benda tertentu, maka kita gunakan nama Allah, kita pegang Al-Quran, kita junjung, kita sebut ayat sumpah. Nak sekian-sekian, aku bukan sekian-sekian, aku tak buat, contohlah kan, untuk nak menyelamatkan diri untuk kepentingan ni, menyelamatkan diri dan juga untuk mendapatkan sesuatu. Maka itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat tidak dituntut dalam agama. Maka sama-sama kita elakkan, dan insya-Allah kita akan menjadi sebuah masyarakat yang harmoni, bebas rasuah. Sekian, terima kasih. Okey ke? Boleh pelan-pelan.
Nah, insya-Allah sama-sama kita belajar, terus belajar, dan sama-sama kita menjadi insan yang beriman, beramal soleh dan bebas dari rasuah. Jadi mungkin para pelajar yang mana belum lagi ada pekerjaan ini tidak terdedah lagi. Jadi sebagai orang kata peringatan bersama kan, sebagai makluman, info dan penting amal yang mana kita perlu untuk menghindarkan diri kita daripada amalan rasuah ini. Bantara rasuah, negara aman makmur bahagia. Selamat banyak. Tadi ayat dah. Okey, cantik. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Roy Syam Abidin. Semoga lebih memberikan kebaikan untuk semua. Sharing is caring. Kongsi-kongsi kepada kawan-kawan, insya-Allah semoga bermanfaat untuk semua. Minta maaf, minta ampun ada kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tonton channel ataupun tonton video lain dalam channel Rusya Abidin, dan moga-moga ianya terus memberikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam slot seterusnya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.